program ni ya. Semua ada ni ya. Okey. Cuma kita nak minta maaf, dia punya program agaknya tak compatible. Jadi dia punya perkataan tu dia macam rapat-rapat tapi saya rasa kita boleh bacalah. Terfaham. Okey. Siapakah yang kendalikan Money Sense Roadshow ni? Sebenarnya Money Sense dan Singapore Polytechnic mengadakan program bengkel dan ceramah tentang perancangan kewangan. Dia meliputi berbagai aspek lah. Dan hari ini dalam satu jam setengah ni kita akan bincangkan tentang mengenai wang. Kalau kita lihat di sini, kita ada ceramah mengenai memahami wang, kita ada ceramah mengenai memahami diri sendiri, tanggungjawab, perbelanjaan, macam mana mengurus wang seharian, macam mana kita nak merancang masa depan kita, dan juga memilih produk yang sesuai. Apa-apa produk lah, sama ada simpanan dalam bank ke, sama ada insurans ke, ataupun pelaburan. Dan ini adalah induk ataupun core topik. Jadi yang akan kita bincangkan adalah ini, tentang memilih produk sesuai untuk pelaburan tu kita adakan dalam sesi yang lain. Jadi sebenarnya program ni adalah program yang amat basic lah, yang asas supaya masyarakat kita lebih mengetahui bagaimana untuk menguruskan wang. Seperti yang kita tahu, kebanyakan masyarakat kita selalu terbelenggu dengan hutang, dengan macam tadi katanya bayar dulu, pakai dulu bayar kemudian, dan seterusnya. Jadi ini adalah gejala-gejala kalau kita terlampau sangat terpengaruh, kita juga kan yang susah lah. Okey. Objektif yang kita adakan ceramah hari ini, kalau kita lihat, memang kita tahu bila kita bincang tanpa menulis, kita akan kata cuma ingat macam mana nak belanja, macam mana nak buat perkiraan. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya dia ada proses dan apakah langkah-langkah untuk mencapai proses itu ataupun dalam setiap proses. Dalam ceramah hari ini kita nak lihat kepada 3 proses di mana kita mengenal pasti apa matlamat kewangan kita. Sama ada jangka pendek atau jangka panjang, sama ada nak rumah tangga atau nak beli rumah. Okey. Fahami sumber bagi persediaan untuk mencapai matlamat itu. Apakah sumber-sumber yang kita ada dalam bank ke, dalam insurans ke, dalam mana-mana yang mana kita boleh gunakan untuk mencapai matlamat. Dan juga yang lagi satu, macam mana atau bagaimana kita boleh mengurus sumber yang ada. Dan apabila kita melihat proses ini semua, kita akan lihat juga langkah-langkah yang boleh kita kaitkan dengan proses itu. Yang bila kita mengenal pasti, kita mesti juga tetapkan matlamat dan keutamaan. Nah, keutamaan ni amat penting. In English priority. Keutamaan, kadang-kadang kita saya ambil contoh kalau kita pergi jalan, nak kaum hawa dikatakan kaum hawa ni kalau pergi NTUC, dia akan beli benda yang dia tak perlu beli. Kalau kaum Adam katanya kalau pergi NTUC ataupun mana-mana shopping center ke, dia akan beli hanya apa yang dia perlu beli. Orang selalu salahkan kita Tapi kalau kita fahami keutamaan kita apabila kita pergi ke kedai tu, macam for example kalau kita pergi NTUC lah, kalau kita ada list nak beli barang dapur, tapi bila nampak yang lain rasa macam nak beli, itu yang kita harus fikirkan. Itu very basic sangat asas dan penting. Langkah kedua dan ketiga, kita mesti fahami keadaan kita sekarang lah. Mantakkah kewangan kita ataupun kita selalu dalam kekurangan. Kalau kita bekerja, berapa wang yang kita bawa pulang dan bagaimana kita uruskan wang kita. Dan kita nilai keadaan kewangan kita pada masa sekarang ini. Langkah 4, 5 dan 6 adalah untuk membentuk berdasarkan sumber yang kita ada, macam mana kita nak supaya wang itu berkembang. Supaya wang itu boleh digunakan, dan kita mesti nak pantau dan semak setiap perancangan kewangan ataupun apa-apa plan yang kita dah lakarkan. Okey, tak boleh
letak, lepas tu diamkan supaya ia boleh berkembang dengan sendirinya. Kita mesti ambil tahulah. Kebanyakan juga masyarakat kita tak perasan dan kita tak akan ambil tahu, itu yang jadi masalah. Yang kalau kita lihat dalam akhbar yang selalu kena tipu masyarakat kita juga kan, kerana kita fikir yang kalau kita ambil ataupun kita labur dalam sesuatu tu, orang tu menjanjikan sesuatu yang guarantee, terjamin. Ini adalah tidak benar dan kita harus tahulah. Jadi oleh kerana kita sudah faham tentang proses dan langkah-langkah yang kita harus ambil tahu, saya minta maaf kerana dalam apabila kita buat translation ni okey, tapi macam mana mungkin tak sesuai programnya. Okey, apakah itu perancangan kewangan? Okey, kalau kita lihat, ianya adalah satu proses di mana kita mengawal dan mengurus wang kita untuk memastikan masa depan kita terjamin. Supaya kita selesa. So, siapa yang tak nak selesa bila dah tua? Betul tak? Kita jangan cakap lah, orang tu dah tua pun masih kerja di McDonald's. Mungkin itu memang dia suka. Tetapi hakikatnya, adakah kita ni selesa bila kita dah tua nanti? Itu yang penting. Dan mengurus aliran tunai. Kalau dalam bahasa Inggeris, the cash flow. Aliran tunai untuk keperluan dan matlamat masa depan. Kita ni tentang perancangan kewangan ni adalah selalunya akan memperkatakan tentang masa depan. All the time, selalunya. Jadi kita, kalau sekarang ni kita tengah mantap, katakan, bagaimana kita harus melakukan supaya kemantapan tu akan berterusan bila kita dah tua nanti, insyaAllah. Dan apakah risiko-risiko yang mungkin kita terdedah dengan terhadap keadaan yang tidak menentu mungkin. Dan mengurus sumber supaya kita mencapai matlamat. Again, bila kita sekarang bekerja, akhirnya kita akan bersara. Oh, okey. Okey, jadi bila kita bersara, kita bagaimana? Boleh saya tahu tak, saudari yang bertiga ni semua bekerja? Okey, seperti yang kita, boleh saya teruskan seperti yang kita bincangkan tadi, langkah pertama, tetapkan matlamat kewangan dan keutamaan. Ingat yang simple example tadi tu, contoh, bila kita pergi untuk beli barang dapur atau keperluan, jadi kita mesti ingat. Kalau sekarang dulu saya pun gitu juga, bila dah jalan, alamak ini murahnya, dia ada sale, beli satu dapat dua, you know that kind of thing. Kita pun terus beli, bolehlah berapa dolar je. Tapi sekarang bila kita dah fikir dan letakkan atas kertas, bila kita beritahu diri kita, insyaAllah kita akan lebih disiplin. Okey. Matlamat yang ingin kita capai di masa hadapan. Apa sebenarnya yang kita inginkan? Ini bukanlah orang yang beritahu, awak mesti ada ni, awak mesti ada rumah besar, awak mesti ada kereta besar, awak mesti ada wang beratus-ratus ribu di bank. No, bukan orang yang memberitahu kita, tetapi kita sendiri yang letakkan matlamat itu untuk diri kita apabila kita bersara kelak. Seperti kita nak bila kita bersara, bila kita ada dah berumah tangga, dah mempunyai anak-anak, pembelajaran mereka, kita yang belum bernikah, untuk apabila menikah, cakap pasal menikah, hari ni saya punya staff bernikah. So dah plan dah menikah, lepas nikah yang ada again, orang Melayu kita bila bernikah tu memang nak gah. Kita lupa yang lepas pernikahan tu ada lagi dia punya perjalanan yang lebih panjang, dan membeli rumah yang bagaimana. Okey, jadi apakah matlamat kita, apa yang kita mahukan, dan bagaimana kita daripada sekarang ini harus menabung ataupun merancang supaya kita dapat mencapai matlamat itu. Okey, ini smart. Seperti kita tahu smart, bijak dalam bahasa Melayu. Kalau setiap goals atau setiap matlamat tu dianjurkan supaya ianya smart. Apakah smart? Smart spesifik, ia mesti khusus. Apakah matlamat yang kita inginkan mesti khusus. Kita tak boleh cakap je lah, tengoklah insyaAllah lah nanti kalau saya bersara, tengoklah adalah duit. Sometimes kan, kadang-kadang kita berkata begitu. Mungkin kita boleh berkata begitu, tetapi hakikatnya kita mesti ada matlamat ataupun perancangan yang khusus. Okay? Khusus. Measurable.
Ianya boleh diukur. Katakan kita kalau dah bila kita dah bersara, kita nakkan wang berapa ratus katakan ataupun 1,000 tiap-tiap bulan mesti ada. Jadi ianya boleh diukur macam mana kita ingin mencapai matlamat itu. Measurable antara sekarang dengan berapa lama. Itu pun boleh dikatakan dengan time bound. Yang ketiga, achievable, boleh dicapai. Kalau kita bekerja seorang sebagai katalah admin officer, kita kata saya punya matlamat ingin menjadi jutawan dalam masa 10 tahun. Agak-agak boleh dapat tak? Kan? So you punya matlamat ni mesti smart lah. Kalau yang itu tak smart lah. Dia mesti achievable, boleh dicapai. Kalau kita kata saya sekarang admin officer, saya ada kumpul wang setiap bulan dan saya hendakkan supaya bila saya umur 50 saya punya rumah saya dah langsaikan. Itu mungkin, insyaAllah itu a little bit more realistic. Go back to realistic. Dia mesti boleh dicapai dan ianya mesti realistic. Tak bolehlah kita yang benda yang terlampau jauh kita fikirkan. Kita mesti nak realistik lah, kita mesti ada di bumi yang nyata lah. Based on berapa yang kita ada dan ke mana yang kita mahu pergi dan apakah jaraknya. Okay, realistik. Time bound adalah bila, berapa lama daripada sekarang. Terus sebab kalau macam sekarang dah kita dah tahu kalau macam saya kecil-kecil dulu, kalau saya fikir kalau dulu-dulu kita tahu pasal ini lagi alangkah baiknya. Betul tak? Jadi sekarang ini kita dah tak ada excuse ataupun alasan mengatakan kita tak tahu. Kerana generasi seperti generasi saya akan memberitahu kepada generasi yang lebih muda dan kepada anak-anak kita, kita harus mantapkan tentang kewangan ni. InsyaAllah kita mesti nak ada perubahan lah. Itu adalah sesuatu yang kita ingin capaikan sebagai orang Melayu lah di Singapura. Okey, kita pergi pula kepada nota di muka surat 7. Slide yang saya tunjukkan ni adalah PowerPoint, tetapi bila kita buat some activity tu ada di sinilah. Okey, kalau kita lihat kepada muka surat 7 katakan kita ambil ini Encik Ali dan Encik Ali ingin membayar melangsaikan hutang HDB beliau yang sebanyak 150,000 tu pada kadar faedah 2.6% bila mencapai umur 55 tahun. Sekarang Cik Ali 35 tahun. Kita ambil contoh Jadi dalam masa 20 tahun Cik Ali nak langsaikan. Dan daripada sini juga kita lihat apakah keutamaannya, sederhana ke, tinggi ataupun tak berapa perlu katakan dan sasaran tarikh dan jangka masa daripada sekarang hingga ke mana-mana yang kita nak pergi itu. Apakah berapa tahun dia punya perbezaan tu. Dan jumlah yang kita inginkan. Ini adalah untuk Encik Ali dan perancangan yang Encik Ali harus adakan untuk mencapai matlamat itu. Dan kalau kita lihat di bawah, gambaran ini adalah kalau kita lihat beliau berpendapatan 40,000 setahun, dalam 3,000 lebih sebulan gajinya. Dan isteri beliau pula berpendapatan 30,000 setahun dan mempunyai 2 anak perempuan berumur 1 dan 3 tahun. Jadi kerana kalau anak kita lelaki atau anak kita perempuan, jangka waktu untuk pembelajaran anak-anak juga berbeza. Ada sedikit berbeza, ada perbezaannya. Okey. Tetapkan matlamat SMART anda. Langkah kedua yang tadi kita mengatakan, kita cakap pasal kita nilai kemantapan kewangan kita sendiri. Okey. Okey. Pertama, kita senaraikan sumber kewangan kita. Mana kita dapat wang? Dan tentu pastinya gajilah. Okey. Dan apabila kita baru mula bekerja, bila kita adakan tabiat
simpan untuk menyimpan wang itu, insyaAllah sekarang kita dah ada simpanan sikit lah. Dan juga kalau kita dah kembangkan ataupun kita dah mempunyai banyak simpanan, kita boleh membuat pelaburan ataupun membeli aset. Okey, itu adalah tahap pada seseorang. Dan nombor dua, apabila ini gaji kita, tetapi kita juga mesti fikir tentang tanggungjawab, tanggungan wang yang keluar. Alangkah enaknya kalau gaji yang kita dapat tu kita tak payah belanja. Okey? Tapi manalah ada keadaan yang seperti itu, melainkan kalau kita penyanyi lah, ada royalty. Jadi dapat passive income. Okey? Jadi kepada yang selalunya kita ni kita bekerja, mendapat gaji, kita buat perancangan untuk simpan, mungkin kita melabur dan kita kembangkan harta kita, insyaAllah, dan juga kita membuat perkiraan perbelanjaan kita, wang keluar. Okey? Okey. Bagaimana kita nak menilai kemantapan kewangan kita? Wah, dengan menggunakan informasi tadi, kita harus ketahui. Okey, dia ada tiga. Kita mesti tahu aliran tunai, cash flow. Okey, itu satu. Nombor dua, bila kita dah tahu aliran tunai, kita mesti tahu nilai, kedudukan nilai. Kalau bahasa Inggeris, net asset. Dan nombor tiga, ratio, nisbah kewangan anda. Ini yang akan kita boleh buat exercise lah, aktiviti bersama. Jadi kita fahami lebih mantap bagaimana, apakah keadaan kita itu mantap ataupun dalam kata orang Inggeris in the red. Okey, kalau yang pertama tadi kita fahami kedudukan aliran tunai kita, ini bermakna posisi begini bermakna wang masuk, gaji yang kita terima ataupun dividen atau bonus atau apa juga yang masuk, tolak kepada jumlah yang keluar. Simple. Daripada muka surat 11. Okey, kita mesti nak faham aliran posisi aliran tunai kita tu bagaimana. Bila tiap-tiap bulan kita dapat gaji, apa kita lakukan dengan gaji kita? Example lah yang simple. Jadi kalau katakan kalau jumlah positif, bermakna saya pernah dalam pengalaman bekerja, ada yang betul-betul jimat, hanya membeli apa yang perlu, dan kalau perlu tak payah beli ekstra ke, makan tengah hari ke, kadang-kadang tak makan, for example. Pandai berjimat. Dan kalau kita suka pergi minum air di luar ke, minum teh tarik di luar ke apa, ada yang kata tak apalah, dia rather minum di rumah. Ada yang begitu jimat. Dan kalau sama ada, kalau positif bermakna wang lebih. Ini kita tahulah, kalau tiap-tiap bulan wang kita tetap kurang, itu bermakna negatif. Okey? Ataupun yang zero, bermakna ngam-ngam. Setiap kali masuk, itulah yang keluar. Dia tak ada hutang tapi dia tak ada simpanan. Itu pun tak berapa. Inilah yang sebaik-baiknya adalah positif, yang kita mempunyai lebih wang. Kita boleh lihat bagaimana kita boleh meningkatkan kemahiran tentang inilah, insyaAllah. Okey. Kenyataan. Okey. Saya tunjukkan semua sekali. Okey, muka surat 11 juga Okey, bila kita dah tahu kenyataan ini, dia kaedah dia susah juga nak baca ni. Kaedah bagaimana bagi menyimak sama ada kita menggunakan hasil pencarian. Okey, ataupun juga ketahui jika ada kekurangan, tabiat yang kurang sihat dalam berbelanja. Macam saya katakan tadilah, dah dapat gaji suka pergi shopping. Tak ada rasa bersalah langsung lah. Macam saya pun actually guilty juga suka beli katakan kasut ke, perhiasan ke, dan seterusnya. Maka kita mesti nak tahu keadaan atau tabiat kita sebenarnya. Adakah kita ni suka, tabiat kita ni suka membelanjakan semua apabila kita ada wang di dalam tangan, ataupun kita yang terbagi kepada
yang suka simpan sedikit. So kenal pasti cara untuk mengatasinya kalau kita termasuk dalam golongan yang suka berbelanja. Dan juga peruntukkan sumber yang ada dengan lebih cekap. Kerana bila ada yang lebih tu, walaupun kita kata alah tak apalah, ini setengah sale ni, tengah murah ni, at least kalau I beli sekarang, kalau tak beli sekarang rugi. Kadang-kadang kan kita tengok advertisement, iklan dia kata jimat 20%, jimat 50%. Tapi kalau kita fikir-fikir balik, adakah ia penjimatan? Tu kita kena fikir betul-betul lah, kena faham. Jadi kenyataan aliran tunai memberikan gambaran keadaan aliran wang kita. Sama ada kita ni banyak sangat keluar ataupun bila dah masuk tu kita dapat simpan. Okey, dan digunakan untuk memastikan sama ada wang pendapatan digunakan dengan sebaiknya, gaji kita. Jadi kita boleh discover, menemui. Lepas tu kita mengenal pasti. Lepas tu kita memperuntukkan. Boleh mungkin kita fikir tentang diri kita sendiri dan juga boleh buat nota lah untuk diri sendiri. Okey. Ada soalan tak? So far okey kita faham. Cuma kadang-kadang bila kita sebenarnya apa yang akan dibincangkan ni memang kita dah tahu. Cuma kita tak tulis. Jadi kita tak ada nothing new lah, bukan benda yang baru, tetapi ia dapat insya-Allah memberikan kesedaran sikit lah kepada siapa yang mendengar dan kepada saya juga sebagai penyampai. Okey, aktiviti kenyataan aliran tunai. Kalau kita lihat masing-masing lah ini kita tak, ni bukannya untuk pasar buku ni bukan untuk pasar, buku ni untuk disimpan. Jadi kita boleh buat perkhidmatan tiap-tiap kali. Ianya boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Kerana apabila kita rasa yang kita ni ada mungkin tabiat yang kurang sihat, selepas mengetahui apa yang baik dan apa yang kurang baik, kita boleh pastikan yang keadaan aliran tunai kita ni lebih mantap, insya-Allah. Okey, macam kita lihat tadi kita dah bincangkan aliran tunai yang masuk adalah pendapatan aktif. Pendapatan aktif seperti gaji lah. Kita kena actively, kita kena bekerja baru kita dapat. Ataupun kita ada pendapatan seperti dividen, di mana kita ada membuat pelaburan dan mempunyai dividen income. Okey, ataupun kita ada setengah orang ada property, ada hak tanah, rumah yang kedua di mana mereka sewakan. Okey, itu selalunya kalau kita lihat kepada mereka yang dah berumur sikit lah. Untuk yang muda-muda ni selalunya kita lihat kepada pendapatan kita dan simpanan kita. Betul kan? Di Singapura boleh rent rumah, masih boleh rent rumah ke? Saya tak pasti dia punya ini, tapi ada orang yang masih lagi sewakan. Diorang ada certain agreement. Sekarang undang-undang dah ketat kan? Tapi masih boleh, ada yang masih boleh. Mungkin yang mereka tak tinggal di sini lah. Yang tak tinggal di sini, mereka ada rumah, orang boleh sewakan. Ramai kan yang orang tinggal di Johor, sewakan rumah di Singapura. Seperti itulah. Yang mungkin yang mempunyai private property lah, yang hartanah yang private, mungkin diorang boleh lakukan. Memang saya dengar masih lagi boleh. Okey, jadi aliran wang masuk yang bersih. Jadi kita add kan semua lah. Kita campurkan semua yang mana yang kena-mengena dengan kita yang kita ada, dan itu adalah aliran. Okey, sama ada itu net. Bersih ni bermakna net lah jumlah masuk. Okey. Aliran keluar pula, kalau kita lihat tahunan. Aliran wang keluar yang tetap. Sebenarnya simpanan ni dilihat sebagai aliran keluar juga. Jadi bermakna macam kita ni strict sikit lah. Bila kita simpan, walaupun wang itu akan berkembang untuk diri kita nanti, insyaAllah, tetapi ianya boleh dilihat sebagai satu yang pasti yang ditolak daripada gaji kita. Okey? Daripada pendapatan kita. Dan pembayaran rumah, kalau kita ada kereta, premium insurance juga dilihat sebagai wang keluar.
Walaupun hakikatnya benefit tu ataupun faedahnya akan kembali pada kita kalau apa-apa berlaku. Tukar pendapatan dan perbelanjaan tetap yang lain seperti makan dan seterusnya lah. Okey, bila kita bekerja. Okey. Dan yang ini kita kira semua sekali dan kita letak di sini. Berapa? Alright. Ini fix. Itu sebab ada orang kalau bila dia bekerja, dia kira-kira, dia cuma kata saya gaji bawa balik 1,500 katakan. Jadi dalam 1,500 ni saya nak peruntukkan mungkin 500 untuk makan. Kan? Jadi anything above that saya tak nak. Kan? Yang ada orang kata boleh collect duit untuk bagi hadiah ke apa. Oh, yang ada orang tak nak masuk pasal dia tak cukup. Betul tak? Actually tak apa tau sebenarnya. Pasal apa yang ikhlas lah untuk orang Islam. Tapi at least kita disiplin. Saya pernah jumpa lah orang yang sebegitu. Orang sebegitu selalunya banyak tau duit dia dalam bank. Okey, dan aliran wang keluar yang tidak tetap. Ini yang kita nak kena jaga tau sebenarnya. Pasal apa? Macam saya kata, kalau kita dah tetapkan yang ini, yang tak tetap ni macam entertainment. Apa tu, perbelanjaan hiburan. Sekarang kalau kita nak tengok wayang berapa $10. Dulu saya ingat lagi dulu berapa tahun tak lama saya baru muda-muda dulu $3 je sekarang dah $10. Dan itu diorang boleh kasih you offer lagi. You beli satu paket dapat kononnya dah again you save kononnya. Tapi again is extra money that kita bayar. Okey, pembangunan pribadi. Ni personal development ni seperti courses lah. Tapi courses bagus juga untuk diri sendiri, kan? Ada course yang kita boleh claim, so it's not so bad, insyaAllah. Cuma kita mesti kenal pasti, katakan tahun ini berapa yang kita rasa kita nak keluarkan untuk yang ini. Seperti orang kahwin, giving, transport bila kita keluar bekerja atau keluar berjalan, duit pasar ke, pada yang belum berumah tangga mungkin contribution untuk family mak bapak lah. Pada yang dah berumah tangga obviously untuk anak-anak lah. Okey, jadi kita dah kira outflow dan kita akan tengoklah kita akan dapat lihat kalau yang ini semua yang masuk ni tolak yang keluar berapa. Perbelanjaan kenderaan tidak tetap should be tetap MRT fare. Which one Perbelanjaan kenderaan N. Perbelanjaan. Oh, okay. Okay. This one is a sample lah Tapi some people, ada orang yang memang dah tetap. Macam saya kata tadi lah, makan lunch di MRT pun tetap. pun tetap kan. Okay. Tapi maksudnya juga kadang-kadang kita keluar juga kan. Jadi bermakna kalau katakan you punya tetap tu 400, tapi you extrakan 100. Don't be surprised Kalau you taruh you MRT untuk pergi kerja, kadang-kadang you gunakan satu je kat MRT you taruh, dan you kira dalam berapa ratus satu bulan. Tapi chances you kena tambah lagi. Betul tak? Pasal jadi kita jalan kita tak perasan kan. So ini yang dimaksudkan transportation expenses ni yang ada dia pun variable juga. For excursion lah. Excursion. Jadi perbelanjaan pinjaman kereta should be tak tetap. Because you don't everyday pinjam kereta. Which one Karun. Pinjam kereta. Tetap. Pinjaman kereta is tetap. Oh, kalau repayment. I thought that was Okay. This one because I couldn't go into it to what do you call that, to translate. So I translated here. Okay. So we all know, like I said lah, kita ni sebenarnya apa yang kita bincangkan ni kita tahu. Cuma kita tak tulis sahaja. So hari ini bila kita lihat, kita akan lebih mengetahui tentang diri sendirilah, tentang kewangan kita sendiri. Okay. Okay. Sekarang kita lihat muka 13. Bila kita dah lihat perbelanjaan kita, aliran kita, aliran tunai, adakah kita sentiasa lebih wang atau kurang wang?
Itu masing-masing kita fikir dan kita lihat sendiri. Okey? Adakah kita terbagi kepada mereka yang lebih wang tiap-tiap bulan ataupun yang kurang wang tiap-tiap bulan, ataupun yang zero? That means berapa dia ambil, itulah yang dia belanjakan. Yang mana? Okey, yang terbaik adalah lebih wang lah. Obviously, kita ada extra. Tapi yang kurang baik ni, yang kalau kita tiap-tiap bulan mesti ada kekurangan. Tapi kadang-kadang kekurangan ini bukan sahaja bermakna kita yang buat belanja. Kadang-kadang kekurangan mungkin terjadi kerana kita harus menolong orang yang memerlukan. Kadang-kadang kita kena cover, mungkin kita kena bayarkan doktor untuk kakak ke, untuk anak saudara ke, kerana mak bapak tak mencukupi dan seterusnya. Jadi kurang wang ini bukan bermakna kita yang salah lah, tak semestinya. Tetapi kalau kita dah tahu kita salah tu, kita harus berbagi. Itu dimaksudkan. Okey. Okey, jika kita selalu dalam keadaan yang mantap, kita pandai menguruskan wang kita. Okey, kita selalu berada dalam keadaan di mana kita ada extra, kita ada lebih, kita banyak pilihan. Selalunya bila kita dalam keadaan apa-apa pun, dalam pembelajaran, sebagai contoh, kalau kita belajar sungguh-sungguh dan keputusan baik, apa yang kita dapati? Pilihan. Betul tak? So kita boleh pilih nak pergi sekolah A ke, sekolah B ke, sekolah C. Saya selalu beritahu pada anak-anak. Jadi kalau kalau kurang ataupun kita punya keputusan kurang memuaskan, yang rugi apa? Kita tak dapat pilih. Betul kan? Pilihan kita terhad. So sama dengan wang. Okey, apabila kita mempunyai wang yang lebih tiap-tiap bulan daripada pendapatan kita tadi tu, perbelanjaan kita hadkan kepada yang perlu sahaja, kita mempunyai pilihan. Pilihan apa? Saya keluarkan semua Okay. Kita actually boleh melabur kalau kita ada extra. Kita boleh tengok keperluan, ada yang spelling error ni, keperluan, jangka masa yang macam mana, objektif, kita buat profil risiko peribadi dan sebagainya. Bermakna kita boleh engage lah dengan perancang kewangan. Kita boleh buatkan perancangan kewangan kita sendiri jika kita ada lebih tiap-tiap bulan. Okey. Kita juga boleh tokok akaun CPF. Okey, untuk menikmati penjabatan cukai dan penabungan untuk persaraan. Okey, kalau kita tak cukup wang, takkan kita boleh tokok kan? Bila kita tokok, wang ini juga adalah untuk pembayaran rumah. Betul kan? Jadi bila kita ada lebih, dia akan menolong kita. Dan kurangkan hutang ni bermakna macam rumah lah. Kalau kita taruh wang yang dah lebih tu, kita masukkan dalam CPF katakan untuk membuat pembayaran rumah, lama-kelamaan hutang kita akan berkurang. Ataupun kita memang ada hutang, kita beli perkakas menggunakan hutang, dan apabila kita ada wang lebih, kita boleh membuat pembayaran dan kurangkan hutang itu. Okay? Orang yang sebegini selalunya dia tak ada masalah kredit kad lah. Betul kan? Dia tak ada masalah kredit kad. Yang orang bermasalah tentang kredit kad ni, kalau boleh saya sentuh adalah kerana mereka selalu kekurangan dan mereka, kata orang macam orang Melayu kata apa, gali lubang tutup lubang lah. Ada yang saya dah pernah jumpa di mana mereka seseorang ni dia mempunyai kad kredit lebih daripada 3. Kerana kredit kad sekarang dia benarkan kita dapat apa, instant money kan. You boleh write on the blank check, betul tak? Atas nama sendiri. So bahaya tu, harus ingat. Kerana bila kita ambil, kita kena bayar balik. Itu mesti ingat. Kredit kad ni pun bahaya juga kalau kita tak pandai mengelolakan. Okay? So kurangkan hutang. Bila kita ada lebih wang, kita boleh kurangkan hutang dan semak perancangan kewangan kita. Itu pada mereka yang selalu ada lebih tiap-tiap bulan. Okay? Ada pilihan. Okey. Sentiasa berada dalam
wang berkurangan. Selalu kekurangan. Apakah yang pilihan yang kita mesti kenal pasti? Pertama, kita mesti cari puncanya. Find the reason, the core reason why. Kenapa ni tiap-tiap bulan kurang? Okay, kerana kita ni mesti nak belajar tentang diri kita, tentang perbelanjaan ni tahap demi tahap. Mula-mula kita tengok, okay, bila saya dapat gaji, saya banyak ada lebih, oh alhamdulillah, jadi saya ada pilihan mana yang saya nak gunakan, bagaimana saya nak gunakan wang lebih ni. Bila saya tak ada gaji saya tu tak mencukupi tiap-tiap bulan, kita tak boleh teruskan hidup sahajalah. Dah tiba masanya kita mesti nak cari punca. Kenapa kita selalu kekurangan? Ataupun ada lebih $10. Bulan lepas alhamdulillah ada lebih. Berapa? $10. So kita mesti cari punca lah. Kenapa? Okay? Dan kita mesti nak lakarkan selalunya lah. Macam saya kata tadi tu, orang yang kurang wang lepas saja dapat gaji, selalunya perbelanjaan mereka, tabiat itu selalunya, macam saya katakan. Jadi kita mesti fahami perbezaan di antara keperluan dengan keinginan. Kata orang, keperluan tu memang needs lah. Okey, saya tanya soalan. Kalau katakanlah nak menjelang hari raya, nak beli langsir, keperluan ke keinginan? You duduk rumah tu dah 10 tahun dah. Keinginan. Keinginan. Kenapa keinginan? Pasal tak perlu tukar tiap-tiap tahun. Betul, agree tak? Pasal seperti yang kita tahu kita punya community, masyarakat kita memang bagus. Kita dalam bahasa Inggeris house proud. Kita memang suka rumah yang cantik, ada yang mahligai, istana lah, macam syurga tu lah, whatever lah, kan, macam-macam lah kalau nak katakan iklan ni. Jadi betul, tak perlu. Pasal langsir yang 2-3 tahun yang lalu pun kita masih boleh pakai. You boleh imagine, boleh bayangkan kalau tiap-tiap tahun kita beli langsir. Memang tahu, kalau kita fikir langsir tapi baru berapa ratus, boleh apa? Tapi kalau kita fikir lagi, duit wang berapa ratus tu boleh bayar untuk anak tuition, boleh bayar untuk kuih raya, katakan. So, dan seterusnya. Saya selalu tanya kepada, kalau saya punya ceramah dalam bahasa Inggeris, not money sense lah untuk ceramah lain, pada mereka yang bukan Melayu, ada kawan Melayu, apa yang mereka dapati bila mereka datang ke rumah Melayu? First thing, wah bersih, bagus. Lagi cantik, lagi matching. Cushion dengan langsir. Memang kita orang Melayu memang suka matching. Memang macam makcik ni pun matching juga. Memang kita suka. Kalau tidak nampak macam pokok Christmas berjalan lah, kan? Jadi nak kena matching. Okey, jadi kita kena fikirkan, kalau kita dah duduk rumah tu dah 10 tahun, mestilah banyak langsir yang kita dah ada. Jadi adakah perlu untuk kita membelinya? Ini adalah satu tabiat. Mungkin kita masih lagi dalam golongan yang pertama tadi, di mana kita banyak wang lebih. Tapi kalau kita masih ada tabiat yang sebegitu, kita mesti ingatkan diri kita lah. Itu sebenarnya message yang ingin kita utarakan. Okey, dan guna pakai kaedah bayar sendiri dulu. Ini bukan bayar dulu, bukan pakai dulu bayar kemudian. Ini bayar diri sendiri dulu. Ini seperti apa tau dimaksudkan. Saya dapat gaji, apa-apa pun berapa peratus saya nak letak ke tepi untuk pembangunan diri saya, untuk kos yang akan saya pergi ambil, untuk mengambil courses ke dan seterusnya. Ataupun memang saja saya nak simpan kerana ini untuk keperluan saya di masa hadapan. So kalau kita adakan disiplin pemikiran yang sebegini, insyaAllah kita masih boleh ada lebih. Okay? Kalau kita tanya diri kita, memang tak mustahil boleh ada lebih, tapi selalunya bila praktiknya tak menjadi, kan? Pasal kita tak tulis. Itu masalahnya lah, kita tak tulis, itu silap dia. Okey, jika perlu laksanakan pemudahan plastik terhadap ni credit card. Credit card ni memang bahaya, kad kredit lah dalam bahasa Melayu. Kad kredit ni memang bahaya.
Kerana kita, tapi saya pun ada credit card. Saya pun mempunyai credit card. Siapa di sini yang tak ada credit card? Tak ada. Debit card. Oh, ada debit card. Alhamdulillah, debit card. Credit card tak ada. Okay, good. Kalau you memang tak ada, bagus. Dulu saya baru-baru dapat credit card. Kerana untuk untuk kesenangan lah, selesa, untuk convenience. Jadi kalau you travel, you tak, pada pemikiran saya lah, tak payah bawa duit banyak-banyak. Jadi bila check in, you gunakan credit card. Okay, itu satu. Tapi bila bill datang, you mesti disiplin bayar semua. Betul kan? So baru-baru saya dapat credit card. Jadi bila bill datang je, bila saya pakai guna credit card untuk membuat pembayaran, bill datang saya bayar langsai semua. Okay? Kawan saya ketawakan. Dia kata, Rokila, mana ada orang pakai credit card bayar semua? Orang reason ataupun sebab orang menggunakan credit card supaya tak payah bayar semua, bayar sikit-sikit. Saya kata tak apalah, saya ni at the point of payment tu nak convenient, saya tak ada duit, jadi saya pakai credit card. Jadi bill datang, 3 minggu akan datang, saya bayar semua. Okay? Jadi bermakna kalau saya tak mampu, saya tak akan belilah. Tu cara disiplin lah, konon. Dia ketawakan saya. Tapi sedihnya, eventually akhirnya dia dalam kesusahan. Sebab kalau you bayar minimum sahaja, ini yang akan terjadi. Betul tak? Your bill will continue. Itu kalau kita betul-betul belajar tentang kad kredit punya pembayaran, memang menakutkan. Jadi alhamdulillah kalau di sini tak ada yang ada credit card, semua debit card. Tu konsep dia lah. You belanja apa yang you mampu. Pasal kalau tidak, wang itu kad tu tak akan jadi kan, tak boleh slide. Okay, alhamdulillah. Good. Okay, this one is net flow, net value, worth. Okay, nilai bersih anda. Wih, susah nak baca. Okay, nilai bersih anda adalah gambaran keadaan kewangan anda daripada satu-satu masa. Okay, your net worth. Okay, ini adalah pengiraan pengiraan aset. Pengiraan aset apa yang anda miliki. Dan kita tolak tanggungan iaitu apa yang kita hutang. Ini aset pula. Okay, net worth kita akan memperkatakan tentang aset. Okay, muka surat 14 kalau kita lihat. Sebaik-baiknya semakin tua kita punya aset semakin meningkat. Itu yang terbaik. Okay? Kerana dalam kehidupan ini, bila kita awal 20-an, kita masih belum mantap, kita gaji masih belum besar katakan. Dan kita akan dapat kemantapan tu dalam lingkungan maybe dalam 30-an, 40-an. Dan nanti kita akan bincangkan atau kita akan tunjukkan daripada raja, di mana kita tunjukkan berapa umur kita dan selalunya dalam lingkungan yang sebegitu di mana kita berada. Okay? So kalau kita lihat yang ini yang muka 14 ni, kita tengok aset, gambaran aset seperti pelaburan kita, seperti rumah kita, seperti barang kemas kita, emas, bukan emas putih tak laku kan, emas kuning 916, ataupun dan liabilities, hutang kita atau tanggungan kita. Okay? Kalau kita tanya antara orang A ni yang mempunyai aset sebanyak 1.5 juta dan hutang sebanyak 1.3 juta berbandingkan dengan peserta B di mana asetnya tak ada hutang dan dalam bank dia mempunyai 0.5 juta. Aset yang mana, orang yang mana yang mempunyai aset yang sihat ataupun keadaan bersih yang sihat, A atau B? Yang mana? B ya. Yang mana? B. Siapa kata A? A rumah banglo lah, bukan banglo lah, 1.5 maybe nak kondo lah maybe Yang mana? Net worth, nilai bersih. Okay, B jawapannya. Yes. Okay,
kita mesti nak pasti yang kita faham okey. Itu sebab rumah besar tidak semestinya bermakna kita kaya. Okey. Rumah besar kalau kita langsai dah habis, yes, itu bagus. Kalau rumah besar tetapi masih berhutang, bermakna kita punya tanggungan lagi tinggi. Okay, of course kita bolehlah lakarkan perancangan kewangan di mana kalau apa-apa terjadi, wang itu ada wang boleh dibayar untuk hutang kita. Itu tak jadi masalah. Maksudnya kalau keadaan yang sebegini, seseorang yang tinggal di HDB yang sudah membayar penuh rumahnya dan mempunyai simpanan yang sihat untuk persaraan sebanyak 500,000 mungkin tak mencukupi, tetapi ada dan cash flow-nya healthy, sihat, itu adalah lebih baik. Okey, tentang rumah ni saya syorkan kepada semua yang ada yang duduk, kalau duduk sama ada private ataupun HDB lah tapi selalunya community kita, rumah yang kita duduki tu sama ada HDB ataupun private, kita selalu duduk kan, kita tak adalah buat macam pelaburan kan. Okey, sebaik-baiknya kita langsaikan hutang yang secepat mungkin, sebaik-baiknya. Okey, itu sebab ada satu bengkel ceramah di mana kita memperkatakan sama ada rumah yang kita beli tu adakah kita mampu. Memang rumah di Singapura mahal, tetapi kalau kita buat perkiraan yang baik, kita meningkat, kita membuat perbelanjaan, kita tuliskan apa gambaran yang kita inginkan pada masa akan datang, yang macam tadi Encik Ali tadi katakan dalam masa 20 tahun dia nak habiskan, langsaikan hutangnya, katakan mesti ada niat tersemat. Kerana dulu saya pun tak tahu. Saya ingatkan kita kan dah ikat 25 tahun katakan, kita bayar, kita mampu kerana kita bekerja, kita boleh tolak daripada gaji tiap-tiap bulan CPF. Jadi tak payah pakai cash. Dia kira okey lah kan. Tetapi sahabat saya beritahu, actually kalau kita bayar cepat, jadi kita dah tak ada fikir lagi tentang rumah kalau apa-apa terjadi. Saya kata tapi ada insurans. Tapi dia kata wang yang nanti simpan dalam CPF tu akan berkembang lagi baik. Kita boleh bayar secepat mungkin, kita tak ada fikir lagi tentang untuk pembayaran rumah. Betul juga. Jadi kalau you dah katalah tak ada kerja untuk sebab-sebab tertentu, kita tak ada hutang rumah yang paling mahal lah. Betul kan? Jadi cuba fikirkan. Dia mengajar saya, jadi dia kata kalau katakan kita ada dapat bonus katakan, jadi dapatlah selepuk masuk dalam CPF, kita boleh pergi HDB, kita kata kita nak tolak, tak kira lah berapa, 1,000 ke 2,000 ke, bayar. Jadi kalau dia buat perkiraan, boleh pendekkan lagi masa hutang kita tu, lama-lama boleh langsai, insyaAllah. Jadi macam saya, pengalaman saya sendiri, saya ikat 25 tahun, setengah dalam 13 tahun, alhamdulillah dah langsai. Jadi saya tak payah bimbang tentang rumah. Jadi kita tak perasan tau ni semua. Cuba fikirkan, kalau yang bekerja kan, you buat perkiraan, bila ada lebih aja, you boleh peruntukkan wang ini untuk dibayar kepada HDB. Adalah lebih baik, InsyaAllah. Okey, seperti yang kita tahu tadi, peserta B inilah lebih baik kerana dia ada cash dan rumahnya dia dah tak ada hutang. Yang terbaik apabila kita bersara adalah kita tanpa hutang. Itu yang terbaik. Walaupun kita tak banyak sangat wang, tetapi kita mesti tak ada hutang. Jangan sampai umur dah lanjut tetapi masih lagi mesti bayar duit rumah. Habis dah tak boleh pakai CPF lagi, kena pakai cash kan? Ada tau yang terperangkap. Kalau kita umur dah lebih daripada 40 tahun, saya syorkan jangan tukar rumah. Okey? Saya pernah jumpa orang umur berapa 45 Saya dah berbincang dengan dia tentang pelaburannya dan lepas tu dia kata, oh saya nak jual rumah ni. Rumah dia dah habis bayar tau di Bukit Batok. Dia nak jual. Saya pasal nak beli rumah baru. Saya kata kenapa nak beli rumah baru? Kalau nak beli rumah baru, hutang baru. Melainkan rumah yang kita jual ni cukup untuk beli rumah yang baru ni. Tak, dia kata saya ikat lagi 20 tahun. Tapi suami yang punya umur tua sikit, jadi boleh ikat cuma 15 tahun. Saya kata kenapa nak jual? Sayang kan, rumah dah habis bayar. Apa tahu jawapan dia?
Oh, rail langsir tak cantik. Sian rail langsir tak cantik, jadi nak beli rumah baru pasal nak langsir cantik. Okay, itu adalah kita punya masyarakat. Tu bimbang, kita harus bimbang kerana bila kita dah lepas daripada umur 40, keadaan yang tadi kita ingat tadi kita ada bincangkan tentang pendedahan, risiko. You never know kan? Yang ada kena retrench ke, yang ada kena potong gaji ke, kita tak tahu kan? Jadi bila umur, pada pendapat saya lah, umur 40, 45 ke atas, jangan sekali-sekali cuba untuk berhutang baik. Ingat. Okay? So kalau kita tengok nota muka surat 15 ni. Ini adalah peribadi kita sendiri tentang akaun simpanan yang kita ada berapa. Kita ada fixed deposit tak? Ini untuk diri sendiri. Kita boleh tuliskan sendirilah. Kita ada fixed deposit tak? Ada tak kita lain-lain dalam bank structured deposit ke? Ada tak kita simpan? Jadi jumlahkan di situ, di dalam aset. Okay? Then kalau kita tengok liabilities, kita punya tanggungan. Macam ada orang, macam saya kata, dia pakai credit card, dia tak bayar semua. Jadi berapa balance-nya kalau sekarang? Okay? Personal lines credit, ada orang gunakan yang saya kata tu lah. Dia buka account dan account tu memberikan dia pinjaman, blank check. Ada orang sampai 40,000 saya pernah jumpa 40 ke atau 60,000. Itu yang bahaya. Okey. Dan cukai pendapatan kalau tak bayar, ada tak? Tuliskan di situ. Okey. Kalau kita tengok aset pelaburan kita, investment, CPF dikira investment. Wang dalam CPF dikira investment kerana wang itu boleh digunakan untuk rumah kan. Okey, jadi kita tulis berapa yang ada. Kita boleh dapatkan kenyataannya. Kalau kita ada unit trust, pelaburan amanah, kita kalau ada fixed income funds, ada investment, kita rumah kita berapa, kalau kita ada perniagaan, commercial berapa, dan seterusnya kita tuliskan di sini. Ini bermakna total jumlah aset pelaburan kita. Aset peribadi, sebenarnya kereta tak semestinya aset Singapura kereta bukan aset no Kereta actually tanggungan. Okey, barangan peribadi atau lain-lain. Tapi mungkin untuk spreadsheet ni kita ikutkan ajalah dulu untuk tengok berapa. Okey, bila kita dah lakarkan, dah tuliskan semua sekali, kita tengok jumlah peribadi kita berapa, aset. Dan jumlah tanggungan kita berapa. Jadi dari sini kita boleh tahulah antara kita punya personal, diri sendiri dengan investment, dan berapa kita punya tanggungan. Ini boleh buat di rumah lah, tetapi at least ada penggambaran berapa. Ini boleh juga kongsi dengan kawan lah. Jadi kalau kawan nak, you boleh tunjukkan. Kalau kita boleh lukis. Kadang-kadang bila kita dah tengok gini, baru kita ngeri sendiri lah. Keadaan. So bila dah tengok keadaan, sama ada kita punya net worth tu adalah sihat ataupun tidak. Ini adalah nisbah kewangan. Okay, nisbah kewangan in English inilah ratio. Okay, nisbah adalah ratio. Nisbah kecairan, that means your asset yang liquid. Okay, nisbah pembayaran rumah, nisbah simpanan, nisbah hutang yang tak termasuk rumah, macam hutang kereta, hutang kawan katakan, atau hutang pinjam daripada keluarga dan seterusnya. So ni ada nisbah dia. Ini bagus. Bila kita dah tahu nisbah, kita boleh buat perkiraan untuk diri kita sendiri. Okey? Mari kita sama-sama lihat Okey, bila kita dah tahu nisbah ataupun kedudukan, macam tadi kita tahu berapa wangnya, yang ini nisbah. Dia kita akan berikan syorkan berapa. Jadi daripada situ kita boleh tengoklah benchmarknya. Kita jauh sangat ke atau kita sihat. Okey?
Dia macam keadaan kita tengok blood pressure lah. Sama ada okey ke tidak ke, nak kena ambil ubat ke tidak ke, kan? Okey, nisbah kecairan asas, your basic liquidity. You mesti ada aset cair anda yang tadi tu kita dah buat perkiraan, dibagikan kepada perbelanjaan bulanan anda. Okey, ini bermakna kalau musibah berlaku, anda mungkin gunakan wang ini. Dia macam wang kecemasan lah. Right? Kalau kita lihat muka surat 16 Okay, nisbah kecairan asas. Berapa disyorkan? Yes, 3 hingga 6 bulan gaji lah. Okay, disyorkan kita mesti ada 3 hingga 6 bulan gaji. Katakan kita punya gaji 2,000 satu bulan, kita sepatutnya ada wang aset ataupun cash sebanyak 6 hingga 12,000 dalam bank. Itu disyorkan. Kerana kalau apa-apa berlaku, katalah musibah berlaku, macam saya kata tadi lah, kena buang kerja ke, ataupun nak kena rehat di rumah kerana ada keadaan yang tak baik berlaku, habis kita tak boleh teruskan pekerjaan, kita harus berhenti katakan. Jadi wang perbelanjaan tetap continue kan? Bulanan, hutang tetap ada kan? Jadi kita mesti ada wang ketepikan dan disyorkan sebanyak 3 hingga 6 bulan. Okey? Itu disyorkan. Bermakna kita boleh bertahan kalau kita ada 6 bulan gaji dalam bank yang kita simpan dan kita kumpulkan. Bermakna kalau saya tak ada kerja sekarang ini, saya boleh bertahan hingga 6 bulan. Kebanyakan selalunya kita insyaAllah boleh dapat kerja antara bulan-bulan sebelum 6 bulan terjadilah. Okey, then kita tengok ini kecairan, ini liquid. Yang kedua adalah simpanan, wang simpanan kita. Okey, simpanan ini menunjukkan pembinaan secukupnya. Pembinaan bermakna kita ingin kata orang menambah, mengembangkan. Ingat tadi tentang tabiat kita supaya kita lebih suka menabung. Jadi kita terapkan keadaan ataupun pemikiran yang mantap di mana kita harus juga menyimpan, disiplin. Dan nisbah, the ratio yang kita lihat adalah jumlah simpanan kita tu dibagikan dengan aliran wang masuk. Dan nisbah yang disyorkan adalah 10% dari jumlah wang masuk bersih. Bermakna bila kita mendapat, katalah kita punya wang masuk bersih total dalam 2,000 atau 3,000 katakan. Jadi 10% daripada wang itu disimpan. Itu yang dimaksudkan. Okay? Okay. The next one, nisbah hutang tidak termasuk bayaran rumah. Kalau kita tak ada hutang, macam tak ada kredit kad ke apa, alhamdulillah lah. Ini yang tak termasuk rumah. Kerana bila kita membincangkan hutang rumah, kita boleh gunakan wang CPF. Jadi tak jadi masalah sangat. Itu dia punya nisbah lain. Yang ini hutang kredit kad ke, kan yang tadi saya tunjukkan, tax ke tak bayar, hutang siapa-siapa lah. Jadi jumlah pembayaran hutang itu dibagikan dengan jumlah gaji bulanan bersih. Bermakna bukan gross, net yang bawa balik rumah. Okay, berapa? Jadi jumlah pembayaran hutang yang harus kita bayar. Hutang ni termasuk macam apa? Macam beli courts ke, bayar untuk perhiasan rumah, ataupun renovation loan. Kan ada orang ambil reno loan, ni semua lah pembayaran dia. Jadi ini tidak termasuk. Dan yang disyorkan adalah dalam sini taruh 20%. Kurang dari 15% dianggap sihat. Jadi bermakna tiap-tiap bulan daripada gaji saya
15% atau kurang adalah diperuntukkan untuk pembayaran hutang. Kalau kita buat perkiraan nanti kita boleh buat perkiraan kita sendiri Kalau kita punya lebih daripada 15%, tu kira tahap tak berapa sihat. Okey? Ini kita cuma bincangkan tentang nisbahnya dulu Nanti kita akan buat aktiviti diri sendiri. Okey? Dan nisbah ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk pembiayaan hutang. Kalau kita tak ada hutang, alhamdulillah. Baik. Kalau ada, kita mesti uruskannya. Sebaik-baiknya kita mesti lenyapkan dia lah secepat mungkin. Kita kalau nak, kan ada, tak tahu kalau pernah tengok dalam surat khabar mengatakan ada hutang sihat, ada hutang tak sihat. Pada saya hutang tak hutang lah Okay. Hutang sihat dikatakan untuk kita orang Singapura ni seperti rumah. Tu memang kita nak kena berhutang kan, mana kita ada wang untuk bayar lepuk. So tu dikira hutang sihat. Hutang yang tak sihat ni hutang yang tak perlu. Macam saya katalah, pernah saya dengar satu family ni, Melayu jugalah memang rumahnya cantik dan seterusnya, tetapi hutang untuk pembayaran perabotnya sahaja bukan renovation tau, berkakas satu rumah, DVD-nya, LDV all this gadget ni semua kan, satu bulan aja dalam 2,000. Ni yang $30 satu minggu ni lah. Bila kita peti ais dia baru, dapurnya baru kan, cooker dia baru, semua semua cantik, tapi dalam 2,000 satu bulan. Cuba fikir. Jadi dia mesti nak kira lah pembayaran hutang yang 2,000 tu dengan gaji masuk ni berapa. Dia sepatutnya tak boleh lebih daripada 15%. Okey, ingat Okey. Okey, ni tentang rumah. Pembayaran rumah. Okey, nisbah pembayaran rumah, pembayaran bulanan kita berapa dibagi dengan pendapatan kasar, gross, termasuk CPF. Kalau bersih bermakna net, kalau kasar bermakna gross. Okey? Dan nisbah ini menunjukkan peratusan dari pendapatan kasar yang boleh digunakan untuk membiayai kos rumah kita tadi. Dan disyorkan supaya tidak melebihi 30%. Okey, kepada kita yang membuat pembayaran rumah, kita boleh buat perkiraan sendiri nanti. Okey. Okey, mari kita imbas kembali langkah pertama dan langkah kedua tadi. Kita sebenarnya tadi dah bincangkan tentang matlamat kewangan dan keutamaan kita. Apa yang kita hendakkan. Yang smart tadi tu. Apa yang kita hendakkan dan bila. Kalau kita fikir tentang persaraan, umur kita berapa? Berapa yang kita inginkan? Bagaimana kita nak mencapainya? Okey? Dan langkah kedua, nilai kemantapan kewangan anda. Kewangan kita ni mantap ke tidak? Adakah lebih? Kalau tiap-tiap bulan balik daripada dapat gaji tu, adakah ianya lebih ataupun kurang? Ataupun zero? Bermakna neutral. Jadi kalau lebih, apa yang kita harus lakukan? Kita dah siapkan ke nisbah yang untuk kecemasan? Ni semua kita nak ambil kira lah. Keadaan yang terbaik adalah apabila kita mempunyai lebih, kita mempunyai 3 hingga 6 bulan gaji kita di dalam bank, dan kita juga mempunyai wang simpanan yang tetap tiap-tiap bulan. Itu yang terbaik. Okey? Okey, ini yang pertama dan yang kedua. Now kita kita lihat langkah yang ketiga nilai keadaan kewangan anda. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk ataupun descriptionnya, dan ini adalah sumber bagaimana kita dapatkan perkara-perkara begini. Seperti liquid asset, aset cair. Kita boleh lihat bank account kita berapa, kan? Ini adalah sumber-sumbernya. Simpanan tetap ke, simpanan dalam bank ada berapa, fixed deposit. Kalau kita mempunyai aset pelaburan,
Dari mana kita dapat tahu keadaan aset kita tu? Adalah daripada laman web kalau untuk rumah, ataupun pelaburan di mana kita boleh lihat polisi insurans kita. Walaupun kadang-kadang insurans kita ni dia punya bonus yang diiterakan di dalam polisi itu tidak terjamin, kerana dia tertakluk kepada pengisytiharan daripada syarikat. Okey, tetapi bagus untuk kita mengetahui lah, untuk kita lihat semula polisi insurans kita, untuk rumah kita ataupun URA, untuk ketahui harga terkini rumah yang dijual. Kan kita boleh pergi kan, boleh tengok dekat website. Kalau kita rasa kita nak jual rumah, kita boleh tahu berapa harga rumah kita, dan daripada website ini di mana kita tengok anggaran ataupun rumah yang baru-baru ini dijual, daerah rumah kita ke tidak. Itu adalah sumber-sumbernya. Aset peribadi, taksiran profesional. Kadang-kadang kita mempunyai perancang kewangan daripada badan-badan profesional, kan? Kita boleh mendapatkan nasihat ataupun kenyataan tentang aset kita. Dan tanggungan atau hutang. Again, rumah, hutang dengan bank. Ada orang hutang bank untuk melanjutkan pelajaran katakan, ataupun reno loan. Saya baru dengar ni ramai juga orang Melayu yang ambil loan untuk ubah suaikan rumah. Okey, ataupun agensi pinjaman. Ingat tentang pinjaman ni dia sensitif sikit kerana interest dia memang tinggi. Kalau kita nak tengok interest lah antara interest kita masukkan wang dalam bank lawankan dengan interest pinjaman memang tinggi. Betul tak? Ataupun kad kredit pun. Okey, IRAS, kenyataan cukai pendapatan. Kita kalau ada pinjaman kita ada kenyataannya juga. Okey, so dengan simpan, dengan fahami tentang apa-apa hutang yang kita ada ataupun apa-apa aset yang kita ada, kita akan lebih mengetahui keadaan nilai keadaan kewangan kita. Right? Okey. Sekarang kita tengok Encik Ali. Kajian Encik Ali dan isteri. Very simple. Ini adalah untuk kita buat exercise, buat latihan. Okey. Pendapatan kasar Encik Ali 3,500 bulan. Okey, termasuk caruman CPF pekerja, gross. Dan isterinya juga bekerja dan mendapat wang pendapatan 2,000. Okey. Simpanannya sebulan Cik Ali akan simpan. Okey, itu tengok Cik Ali dulu. Cik Ali akan simpan 200 sebulan dan akan belanja 2,100 sebulan. Okey, maybe untuk anak-anak sekolah ke, tuition ke dan seterusnya. CPF ordinary ada 5,000. Simpanan CPF khas ada 20,000, Medisave ada 40. Memang kebanyakan kita akan mempunyai Medisave kalau kita tak sakit lah. Medisave ni memang banyak. Nampak ini dikira aset. Tapi ia hanya digunakan jika kita dimasukkan hospital. Kita tak akan terima wang itu cash. Kalau kita meninggal, wang itu akan diberikan kepada waris. Jadi dia ada tahap dia. Memang kita kalau nak tanya kaya tak kaya 40,000 tapi kita tak boleh gunakan. Okey, melainkan kita kalau masuk hospital. Okey. Dan Encik Ali dalam akaun simpanannya mempunyai 5,000. Kereta 500 tiap-tiap bulan. Dan hutang kereta sebanyak 20,000. Katalah lagi 5 tahun atau lagi berapa tahun akan datang, dia harus langsaikan hutang keretanya sebanyak 20,000. Penilaian keretanya, taksirannya 30,000. Okey. Dalam Singapura kita selalulah, jaranglah saya dengar orang jual kereta untung. Pernah dengar orang jual kereta untung? Orang jual rumah untung pernah dengar selalu. Orang jual kereta untung jarang. Kan? Jarang. Terus di Singapura dia punya depreciation cukup tinggi, kan? Okey. Jumlah pinjaman rumah yang macam tadi Encik Ali kata dia nak langsaikan hutangnya bila dia bersara nanti, kan? Ada lagi 150,000 dan wang penilaian rumahnya adalah hampir setengah juta. Bermakna kalau Encik Ali nak jual rumah, dia boleh dapat 450 dan tolakkan kepada 150, dia ada sikit lah.
Tapi takkanlah duit tu dia nak simpan je tak buat apa-apa, kena beli rumah baru kan? Dia kena cari rumah yang murah daripada ya 300 lah. Betul tak? Jadi susah lah juga nak ikutkan. Kalau kita harapkan wang yang banyak daripada penjualan rumah, kita kena fikir 2 kali lah. Tapi pada pendapat saya lah, kalau yang simple yang untuk orang-orang biasa macam saya gini, dah tua nanti buat rumah, beli rumah yang kecil. Studio apartment kecil aja, senang nak kemas. Okey, dan pembayaran bulanan dari CPF untuk pembayaran rumah ini, untuk menampung rumah 800. Okey. Ada juga kalau tak buat perkiraan yang betul, wang untuk pembayaran rumah kena bayar cash. Ada juga kan? Jadi kita mesti, oleh kerana kalau kita mempunyai banyak wang dalam CPF, ordinary account, kita kena plan betul-betul lah. Kena buat perancangan betul-betul. Jadi kita tak payah keluarkan wang cash untuk tunai untuk membuat pembayaran rumah. Okey, untuk isteri pula 2,000 sebulan kasar, simpanannya lebih 400 kerana suami akan berikan dia wang sedikit, dan belanja dalam 980, mungkin transport ke dan seterusnya, dan akaun biasa, akaun khas, Medisave. Okey, dan isterinya mempunyai 20,000 lebih banyak daripada suami, dan simpanan tetapnya, fixed depositnya ada 8,000. Ada juga investment, dana unit amanah, dan bulanan untuk TV. Ni saya rasa macam SCTV lah $100, dan jumlah ansuran TV itu sendiri adalah 3,500, dan pembiayaan ubah suai, saya kata renovation loan sebanyak 120, dan jumlah pinjaman ubah suai yang harus dibayar oleh isteri Encik Ali adalah sebanyak 3,000. Okey? Kalau saya lihat sebenarnya yang 3,000 tu dia boleh mampu untuk bayar. Tak payahlah hutang. Okey? Actually, betul tak? Jadi ini salah satu daripada cara kita boleh imbas semula dan fahami. Okey? Okey, kalau kita lihat kecairan asas, nisbah kecairan asas Encik Ali, kita kena tengok berapa simpanan ada dan berapa perbelanjaan. Okey? Dan bermakna ada 1.92 bulan. Okey, perbelanjaan 2006 ini termasuk pembayaran kereta, tetapi tidak termasuk pembayaran rumah, kerana rumah dibayar daripada CPF. Okey? So itu, jadi kita dapat tahu asasnya adalah 1.92 bulan. Dan untuk isteri Encik Ali pula, kalau kita tengok simpanan dan simpanan tetap beliau ada 20,000 dengan 8,000 tadi kan? Kalau kita lihat 20,000 dan 8,000. Jadi bermakna ada 28,000 di sini. Dan perbelanjaan serta ansuran untuk pembayaran hutang, semuanya sebanyak 1,200. Okey, jadi tentang aset asas kecairan isteri Encik Ali adalah lebih sihat lah. Hampir 2 bulan. 2 tahun, sorry. Betul kan? Hampir 2 tahun. Okey, jadi kalau kita lihat yang tadi, nisbah simpanan. Kalau tadi kan disyorkan dalam 3 hingga 6 bulan kan, dia punya wang yang mantap yang ada. Jadi Encik Ali ni kira kurang kan? Betul tak? Tapi isteri Encik Ali ni lebih. Okey, itu yang terbaik. Kita tengok savings ratio pula, simpanan. Okey, simpanannya yang 200 setiap bulan dibagikan kepada 2008, kerana 20% dicarungkan kepada CPF. Walaupun gajinya 3,500 tadi kan, kasar. Okey. Dan yang disyorkan adalah berapa? Nisbah yang disyorkan ialah lebih daripada 10%. Again, Encik Ali kena tingkatkan
simpanannya lebih dan ianya 25%. Okey. Lebih daripada 10%. Correct? Okey. Dan yang ini pula nisbah pinjaman rumah. Okey, kita tengok pembayaran nisbah pembayaran tak termasuk rumah. Jadi pembayaran untuk kereta dan juga gaji bersih. Jadi ada 17, hampir 18%. Yang disyorkan berapa? Yes, kurang daripada 30%. So, okey. Dia kira hutang kedua-duanya okey. Correct? Betul tak? Kadang-kadang kita kalau tengok gitu kita tak perasan kan? Jadi bila kita dah tuliskan dengan nisbahnya, baru kita nampak. Oh, jadi yang ini pembayaran bulanan dia, hutangnya 220, so, dibagikan dengan gaji adalah sebanyak 13 ataupun 14% lah. Sihat lah. So, kita boleh imagine, kita boleh bayangkan kepada mereka yang mempunyai banyak hutang. Katalah kalau hutang kita kereta lah, macam-macam, sampai 1,000 kat sini, dibagikan dengan 1,006. Tu kalau tinggi sangat lah. Tu bermakna ni tinggi sangat. Okey, itu kita dah tengok kajian tadi untuk Encik Ali dan isteri kan. Sekarang page ataupun muka surat 20. Correction, saya tak perasan. Okey, ini tentang hutang yang tak kena-mengena dengan rumah, ianya disyorkan kurang dari 15%. Jadi bermakna isteri Encik Ali okey, Encik Ali masih tak okey. Yang 30% tu adalah rumah. Sorry Tapi isteri dia ada hutang ubah suai 3,000 dengan baki bayaran TV 3,500. Okey, pasal dia kira bulanan. This one kira bulanan. Tu sebab saya kata yang 3,000 tu kalau nak ikutkan boleh dilangsaikan. Betul tak? Jadi kalau bila dia bayar ni? Itulah yang bulanan tu. Tak stated kat sini? No. Dia okey, this one dia kira untuk bulanan. Okey, bulanan you punya nisbah bulanan ni healthy ke tidak? Jadi dia punya pembayaran, dia punya hutang 3,000, tapi pembayaran dia tiap-tiap bulan is 300. Berapa ratus? 120, sorry. Jadi bermakna kalau dia bayar yang bagi pinjaman ubah suai yang 3,000 tu, dia tak payah bayar yang 1,200 lagi lah. Betul tak? Yang kita kira sekarang ni adalah bulanan. Okey? Okey. Now kita tengok rumah. Okey, tengok rumah. Rumah yang harus dibayar tiap-tiap bulan, Encik Ali akan membayar 800 dibagi dibagi gaji kasar 3,005 dan ianya memberikan sebanyak 23%. Hampir 23%. Bermakna masih sihat. Okey? Yang ini okey lah, tak ada apa-apa lah pasal tak membayar. Berapa CPF-nya? Okay. Kalau saya jumpa Encik Ali ni, saya syorkan isterinya membayar sikit lah pada rumah. Kan? Pasal isterinya ada CPF 20,000. Betul tak? Kalau saya jumpa, saya syorkan. Kalau kita di dalam keadaan yang sebegini, kita tolonglah suami kita. Jadi boleh rendahkan lagi tentang your ni. Pasal apa? Bila kita rendahkan jangka waktu pembayaran rumah, kita akan dapat simpanan daripada interest, daripada faedah. Pada satu masa tu ada 2 orang yang boleh membayar rumah. Boleh. Okey, katalah katalah macam gini
bila dah berumah tangga, beli rumah, dah bayar sekali pembayaran, isteri, suami dah bayar sekali pembayaran, tetapi bulanan suami aja bayar, katakan. Okey, jadi bila dua-duanya bekerja, suami bayar dan isteri akan mempunyai banyak CPF kan? Macam yang ini lah, kes yang ini. Kes yang ini, isterinya tak bayar kan? Tetapi dia bekerja. Jadi dia mengumpulkan ordinary account biasa dia banyak, 20,000. So, sebenarnya isterinya boleh ambil 20,000 ni masukkan dalam rumah. Jadi kurangkan lagi yang 150,000 tu. Itu caranya. Okey? Memanglah kalau kita tak nak fikir apa-apa, kita diamkan supaya isteri Encik Ali CPF-nya akan bertambah lebih banyak. Tetapi macam saya katakan tadi lah, kalau kita kurangkan ataupun kita tak adakan hutang kita bila kita bersara nanti adalah lebih baik ya. InsyaAllah. Betul tak? Dan jika bila kita bersara, kita nak jual rumah tu, kita akan dapat lebih cash, lebih tunai. Caranya. Okey. Jadi dua-duanya sihat. Kurang daripada 30%. Alhamdulillah. Good. Jadi kalau kita ikutkan net worth Encik Ali ni tadi, asetnya, tolak tanggungannya adalah sebanyak 380. Dan net worth keadaan isteri tadi adalah sebanyak 91,000. Okey. Kita ambil investment, saving, semua yang kita ada, kita tolak apa-apa hutang yang kita ada, dan kita dapat tahu berapa sebenarnya yang kita net worth seseorang itu. Okey, jadi bila kita tengok muka surat 20, supaya kita dapat tengok diri kita sendirilah. Ini boleh dilakukan di rumah. Kita boleh fikir berapa nisbah kecairan asas. Okey, kalau kita ingat nisbah kecairan, cara untuk membuat perkiraan adalah akaun berapa simpanan yang kita ada dibagikan dengan wang yang kita bawa pulang, gaji. Betul tak? Okey. Dan nisbah simpanan pula, berapa yang kita simpan tiap-tiap bulan dibagi kepada gaji juga, gaji bersih. Dan hutang-hutang selain daripada rumah adalah apa-apa hutang yang kita ada dibagikan dengan gaji bersih juga. Okey. Dan rumah pula, berapa bayaran rumah yang kita keluarkan tiap-tiap bulan dan dibagikan dengan gaji kasar. Dan nisbahnya sebaik-baiknya adalah kurang daripada 30%. Okey, baru kita tahu net worth kita. Keadaan kewangan kita lah, aset kita. Okey, yang itu kita boleh fikirkan dan boleh buat bersama keluarga lah. Okey, aktiviti nisbah kewangan anda. Jadi kita fahamlah berapa peratus kita ada. Macam saya katalah, nisbah kecairan tu kalau kita ada 6 bulan gaji kita di dalam bank, alhamdulillah, bagus. Jika nisbah simpanan kita adalah lebih daripada 10% daripada aliran tunai kita, alhamdulillah, tu pun bagus juga. Dan jika nisbah hutang yang tidak termasuk rumah adalah kurang daripada 15%, itu pun alhamdulillah. Jadi kita kalau lebih, kita akan usahakan supaya kita tidak terlampau terkeluar daripada nisbah yang disyorkan. Okey. Dah itu dah nombor 1, 2 dan 3. Sekarang kita tengok langkah 4 dan 5, di mana kita menguruskan sumber yang ada untuk melakarkan perancangan kewangan kita. Tadi kita dah cakap pasal simpanan, kita juga boleh membuat perancangan. Macam mana kita nak disiplinkan diri kita untuk membuat simpanan yang lebih baik, lebih berdisiplin. Dan perancangan insurans. Kita akan sentuh sedikit tentang insurans.
dan perancangan pelaburan. Okey, notanya adalah di muka surat 21. Okey, simpanan, perancangan insurans dan perancangan pelaburan. Bila kita cakap pasal simpanan ni adalah tentang bajet. Okey, tentang apabila kita berbajet. Langkah-langkah untuk berbajet. Senaraikan nanti saya tengok ada muka sikit. Oh, okey. Okey. Lakarkan bajet secara teratur. Okey. Dan jangan masukkan sumber wang yang anda tidak pasti. Okey. Kadang-kadang kita dah biasa tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap tahun kita akan terima bonus sebanyak 2 bulan katakan. Jadi bila kita buat lakarkan diri kita untuk melihatkan bajet kita, kerana bonus ni tak pasti dia mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit. Kita boleh ambil anggaran tapi janganlah harapkan supaya ianya pasti saya boleh dapat 2 bulan katakan atau 3 bulan dan seterusnya. Pada mereka yang membuat penjualan, selalunya mereka tidak mempunyai gaji tetap, mereka mempunyai komisen. Jadi kita tak boleh bila nak buat bajet ni kita kata tahun ni saya nak adakan komisen sebanyak 100,000. Belum dapat lagi. Belum tentu lagi. Jadi kita mesti pandai berbajet, jangan sampai kita terbelanja lebih daripada berapa yang kita mampu. Okey? Dan untuk membayar hutang, kalau katakan kita tahu kita mempunyai wang yang lebih untuk tahun ini, kita sepatutnya terus melakarkan supaya kita boleh langsaikan hutang-hutang yang ada. Sebaik-baiknya hutang kecil tu dilangsaikan dulu. Jangan tunggu banyak sangat, bingung tak tahu macam mana nak lakukan, jadi kita diam je. No. Sebaiknya hutang yang kecil dilangsaikan dahulu. Okey. Langkah yang kedua, ini adalah untuk berbajet. Kita ketepikan jumlah yang tetap untuk simpanan setiap bulan. Boleh saya kongsi tentang orang-orang yang dideclarekan bankrupt Kalau orang tu katakan dia tak dapat, dia kena su ke apa ke dan seterusnya, dan dia dideclarekan bankrupt, diisytiharkan bankrupt. Bila dia bankrupt, wang yang dia dapat daripada gaji tadi tu akan diberikan ataupun ditolak untuk membuat pembayaran kepada siapa yang dihutang. Betul tak? Tu sama lah macam ni. Kita try buat, kita cuba adakan tabiat di mana kita ketepikan wang yang tetap untuk simpanan setiap bulan. Okey? Jangan tunggu bankrupt. Okey, disiplin tu mesti nak ada. Okey, dan langkah yang ketiga adalah senaraikan semua perbelanjaan bulanan. Okey, yang ini saya rasa memang payah. Kita selalu tak perasan. Di sini diletakkan senaraikan semua perbelanjaan bulanan, iaitu perbelanjaan yang anda rancang setiap bulan. Bermakna apa yang kita nak shopping, okey, ataupun cukai, ataupun hutang seperti pinjaman atau pembayaran kad kredit, kita tak ada, bagus. Atau plan ansuran, kita membuat macam saya kata tadi lah, beli perabot ke dan seterusnya. Pengangkutan, transport, utility, makanan dan keperluan. Jadi kita senaraikan semua. Macam saya kata tadi lah, macam saya ada kawan yang tak akan keluar daripada bajet. Jangan sampai orang kata kita anti sosial pula. Tapi kita mesti pandailah. Pandailah bertolak ansur. Jadi kalau kita menjaga orang tua, kalau kita ada ibu bapa yang tinggal dengan kita, jadi kita mesti peruntukkan wang untuk mereka lah. Okey. Dan untuk yang berkeluarga ataupun yang belum berumah tangga, kita kalau keluar dengan orang, kadang-kadang kan kita belanja anak saudara kita belanja anak-anak kita. Itu semua kita mesti peruntukkan. Jadi bermakna untuk bulan ni saya rasa saya nak pergi bawa anak-anak pergi Sentosa katakan. Jadi kita tulislah. Memang kalau awak tanya saya pun tak tulis. Jadi kita nak kena adakan macam disiplin lah. Okey? Macam saya kata, apa yang kita bincangkan hari ini tidak ada yang baru. Tetapi apabila kita disuruh untuk tulis, kita akan lebih perasan tentang keadaan diri kita sendirilah. Betul tak? Okey, dan langkah keempat adalah lakarkan bajet dan ikutinya dengan berdisiplin.
tak ada yang boleh mencapai kejayaan tanpa disiplin. Okey, jadi ini adalah untuk memastikan pembelanjaan asas terjaga dan ketepikan jumlah untuk simpanan dan pelaburan untuk masa depan. Bajet bermakna basic. Kita bukan nak kata pasal pelaburan yang canggih, pelaburan hartanah yang berjuta-juta dolar. Kita cuma nak katakan di sini wang simpanan yang kita ada adalah melalui gaji ataupun sumber yang ada dan bagaimana kita laksanakan. Okey, itu di muka 21 kan? Yang kita dah faham okey. Okey, langkah untuk berbajet tadi saya dah cakapkan kita senaraikan pendapatan, kita ketepikan jumlah, kita senaraikan apa yang kita nak beli dan kita lakarkan bajet. Okey? Okey, sekarang kita tengok aktiviti yang di muka surat 23. Itu adalah aktiviti perbelanjaan kita. Okey, ini juga saya tak dapat nak alihkan bahasanya, tapi saya rasa kita faham lah Okey, kalau tentang perbelanjaan bulanan menggunakan wang tunai. Okey, berapa sebenarnya yang kita belanjakan dan berapa sebenarnya yang kita inginkan ingin membelanjakan, dan sama ada perkara daripada atas ni sampai ke bawah, adakah mereka penting ataupun nombor 2, mereka ni keadaan ini adalah keadaan di mana kita yang hendak kehendak ataupun keperluan, keinginan ataupun keperluan. Kalau kita tengok kita boleh buat exercise ini sendiri. Saya beri maybe 2 minit lah. Kita tulis sahaja yang mana satu kehendak, keinginan, yang mana satu keperluan. Nanti kita boleh sama-sama bacakan. Saya kasih 2 minit dari sekarang. Mana yang kehendak, keinginan, needs or wants. Wants nombor 2, keinginan nombor 2, keperluan nombor 1. Jadi katakan savings, adakah ianya keperluan atau keinginan? Insurance, adakah ianya keperluan atau keinginan? Kadang-kadang ianya tak sama. Seorang yang melakarkan bajet ini, keinginan atau sama ada keperluannya atau keinginannya mungkin berbeza antara satu sama lain. Jadi saya beri 2 minit untuk buat exercise ni. Saya tak perlulah berapa sebenarnya yang saya nak yang ini je. Tentang ini. Mana targeted expenses tak berapa? Mana? Ada 2. Yes. Actual. Berapa yang target bermakna kita dah pemikiran kita nak target macam ini. Tapi actually berapa yang kita belanja? Selalu terlebih. Kan? Okey. 2 minit. Faster. We're supposed to finish what time? 4, right? Really? Oh, okay. But we started late. 4. Oh. Okay, sorry. I'll finish by 4. Okay. Do I have a lot more slides? Okay, no problem. Can. Because the first one finished. Finish. Okay, dah 2 minit, 1.5 minit. Okay, jadi untuk just supaya kita faham lah pasal saya diberitahu saya dah terkeluaring sikit ni. Maaf tapi saya janji pukul 4 kita habis. Okay. Kalau savings, selalunya apa? Keinginan atau keperluan?
Kalau orang tu tak pernah simpan, dia keperluan. Kalau dia dah ada, dia nak simpan lagi, keinginan. Okay? Kalau saya tengok insurance mungkin ada orang keperluan, tak ada insurance langsung. Kalau apa-apa terjadi dah susah. Kalau yang dah ada insurance tapi nak lagi lebih mantapkan, itu beza, kan? You see? Jadi maid, maid selalunya apa? Keinginan. Macam saya pun kira keinginan ni. Mahal tau maid, maid 1 bulan 700 tak silap total. Okay, transport. Kalau kita tak ada kereta, okey lah, alhamdulillah. Kalau public transport memanglah keperluan. Utilities, kabel TV ni mungkin keinginan. Betul tak? Okey. Dan kalau makanan ni, eating out, mix tapi kalau kita pandai budget, kita boleh mampu. Kalau tak pandai budget, tu yang jadi keinginan terlampau sangat. Betul tak? Okey, health and medical memang perlulah. Okey, miscellaneous, tour and family outings sebenarnya Keinginan. ya, tapi perlu juga. Jadi kita mungkin tak payahlah yang pergi yang tempat jauh ataupun mahal sangat. Jadi kita boleh capai matlamatnya dengan tidak berbelanja terlampau tinggi. Maksudnya gitu. Hobbies dan sports. Kalau kita memang pandai suka, kalau kita suka ada membership, habis main golf tu, itu lain lah. Okey, very fast. Perancangan ke insurance. Okey, insurance ni, siapa yang tak ada insurance kat sini? Semua ada semua tahu kan? Kan faham tentang insurance? Di mana? The basic one. Di mana kalau kematian berlaku ada wang pampasan kepada keluarga. Okey, ataupun kalau health, kalau apa-apa berlaku kepada kita, kena masuk hospital ke apa, kita akan dilindungi, ada wang diberikan. Okey, ianya adalah perlindungan terhadap kerugian ataupun kehilangan wang kalau sesuatu berlaku dengan pembayaran sedikit buat masa ini. Okey, itu adalah insurance lah. Okey, kita ada jenis insurance, hayat, life insurance, kesihatan, health insurance dan Boleh explain DPS tu? Dependent scheme. What is that? Sorry. Dependent scheme ni DPS is more for home. Home. Kalau you beli rumah dengan CPF kan, DPS bermakna you are covered automatically tau. Jadi kalau apa-apa berlaku ada. That's HPS. Oh, stop. DPS is dependent. Maybe you can explain what is DPS? Okay, DPS is insurance yang CPF OA. This is actually from CPF OA. So it's an insurance for all Singaporean and Correct. PR. Sorry. The premium they tolakkan from CPF OA to pay for the premium. It's a term insurance. Umur 60. Correct. Lepas 60 pun tak ada. Correct. Thank you. That's HPS Okay, sorry. That one is DPS. Correct. Dependent scheme. Dia memang auto. Okay. ElderShield tahulah MediShield tahu, dan insurance berkelompok. The what do you call that in English? It's the sometimes kita ni bila cakap bahasa Inggeris kita faham Sorry. Clustered, yes. Yes, I think it's clustered. Okay. Yeah, I try and see this one. Sorry. Oh, you are expert in insurance That's good. I don't remember Rokia, right? Rokila. Rokila. Yes. You teach me Takaful insurance. Where are you now? HSBC. Yeah, where are you now? Finaxis lah. Still Finaxis Yeah. Okay. Good. Oh, still remember me Yes, of course. You Takaful, right? Yeah, now I'm with another bank. Oh, no bank. Not HSBC. Group insurance. Oh, no HSBC. No. With the ASA. No, CIMB. Huh? CIMB. Oh, CIMB. Sorry Okay, sorry. Dulu saya buat takaful. Yeah. So now I'm with CIMB. CIMB Islamic. Okay. So because I'm more into higher that side life insurance this one is kesihatan, dan this one maybe boleh kalau ada question we can ask you later. Okay.
insurance, perbezaan produk insurance. Ni kita dah lakarkan, very simple. Jadi kita faham jenis insurance tu macam mana dan apakah tempohnya dan sama ada ianya untuk seumur hidup, apakah yang dipanggil endowment dan berkaitan dengan pelaburan. Okey, insurance ni memang sekarang makin canggih lah. Yang kita faham tu kalau apa-apa berlaku, yang simple untuk diberitahu, kalau apa-apa berlaku ada wang pampasan untuk keluarga. Okey, jadi bila kita baca ni kita akan tahu mana yang kita perlu. Of course kita boleh tanya dengan perancang kewangan lah. Okey. Dan insurans kesihatan yang tadi dia adalah untuk meringankan beban keluarga kalau dimasukkan hospital, for example. Kalau critical illness happen, dan apa yang kita perlu, berapakah yang kita perlukan atau keluarga kita perlukan jika musibah berlaku, ketidakupayaan, mungkin aksiden ke, atau kita dimasukkan hospital kerana ada pembedahan atau mempunyai critical illness, penyakit kritikal atau kematian berlaku. Alright, jadi berapa yang kita perlukan, itu yang kita harus tahu. Dan faktor-faktor yang boleh menjejas keputusan kita, bagaimana, yang mana satu kita harus ambil dan berapa jumlahnya, berdasarkan kepada waris yang kita tinggalkan, berapa mereka sebenarnya, semuanya, taraf hidup yang bagaimana, adakah kita mempunyai hutang, bagaimana dengan pembelajaran mereka. Okey, kita boleh lihat kepada keperluan insurans di bawah tu lah, money sense tu. Okey, dan 5 langkah saya akan teruskan cepat sedikit. Kita boleh apa-apa yang kita nak lakukan, kita senaraikan dululah apa matlamat kita. Dan kita buat jangkaan tentang jumlah yang kita perlukan dan yang mana satu. Okey, kalau kita nak untuk anak kita belajar dah 20 tahun akan datang, berapa yang kita perlukan? Kita kena masukkan inflasi, kadar inflasi. Kita mesti kena pasti jumlah berapa yang kita nak kena ketepikan sekarang untuk mencapai wang itu masa depan. Okey, dan anggarkan jumlah perlindungan insurans yang diperlukan. Maka yang 1, 2 dan 3 tadi itulah. Dan pilih insurans yang sesuai, yang boleh mencapai keperluan anda, InsyaAllah. Okey, bagaimana kita memilih jenis insurans kesihatan? Saya rasa semuanya boleh baca sendiri di rumah. Dan ini adalah panduan supaya bila kita berdepan dengan ejen-ejen insurans, kita tahu pertanyaan-pertanyaan apa dan bagaimana mereka boleh menolong kita. Okey? Okey. This is kesihatan. Okey, last kali tentang pelaburan. Macam saya kata, kita tak akan memberitahu terperinci tentang pelaburan kerana bengkel hari ini adalah untuk mengenal pasti tentang perbelanjaan dan bajet. Jadi melabur ni sebenarnya bila kita taruh wang kita $1 hari ini, kita nakkan wang $1 tu berkembang yang akan datang di masa akan datang. Jadi kalau kita lihat di muka surat 28, kita boleh baca lah konsep asas pelaburan, apa yang kita mesti tahu. Dalam nutshell, dalam sebagai rumusan, kita mesti konsep pelaburan tu, kita mesti tahu jangka masa berapa lama kita boleh kita harus ada, dan kepelbagaian aset-aset yang bagaimana, peruntukan aset, risiko. Kerana risiko dan pulangan memang ada kaitan. Tak ada pelaburan di dunia ini di mana pulangannya tinggi, risikonya rendah. Ada tak? Saya kata adalah perkahwinan. Okey, perkahwinan pertama. Okey, gurau je Okey, dan kita pertimbangkan utama dalam perancangan apa yang kita pertimbangkan. Kita mesti faham. Kita mesti nak faham, kita kena kenal pasti risiko. Risiko tetap ada. Jadi kita kena tahu tahap risiko yang boleh kita hadapi. Dan jangka masa yang bagaimana, yang berapa lama untuk kita mencapai matlamat itu. Portfolio kita bukan saja satu basket saja, satu bakul saja, tetapi mesti dipelbagaikan. Saya dah translatekan, dah ubah suaikan dan dah tulis dalam bahasa Melayu tentang apa yang dinamakan
pelbagaian. Okey. Dan kita mesti bila dah melabur tu kita mesti pantau, tak boleh serahkan bulat-bulat lah. Kita mesti ambil tahu tentang risiko dan semua yuran yang ada apabila kita ingin melabur. Okey. Fahami sepenuhnya risiko yang berkaitan. Okey. Dan bila kita kata pantau dan semak, ini adalah cara-caranya lah. Jadi boleh lihat di muka 30 untuk membuat bacaan lah, untuk fahami lebih lanjut lagi. Okey. Kita juga mesti tahu tahap kehidupan kita yang sekarang ini. Dianya seperti umur kita, pendapatan kita, tanggungan, gaya hidup. Adakah event yang important yang kita sedang hadapi. Macam saya katakan sebentar tadi, kalau kita muda dan baru bekerja, bagaimanakah pendapatan kita? Apabila kita membina keluarga, pendapatan kita bagaimana? Okay, sebelum berkeluarga, kita punya komitmen tak berapa tinggi, tetapi selepas berkeluarga selalunya tinggi. Right? Okay, kita faham Jadi perancangan kewangan kita berdasarkan dengan tahap kehidupan kita pada hari ini. Okay? Dan ini adalah pesanan supaya kita lebih bersedia apabila kita berjumpa dengan perancang kewangan. Bila kita berurusan dengan mereka, kita mesti faham, dia mesti faham tentang keadaan kita. Okay? Dan di sini telah diberikan soalan-soalan yang anda boleh tanyakanlah apabila anda berjumpa dengan perancang kewangan. Kerana macam saya kata tadi, kita sebagai pelanggan mesti memahami apa yang kita ambil dan yang kita lakukan. Kalau tak faham, kena bertanya. Kalau kita tak rasa sesuai dengan perancang kewangan yang ada di hadapan kita, kita tak payah lakukan apa yang disyorkan. Okey? Okey, dan kita boleh lungsuri ke laman Money Sense untuk membuat lagi kajian untuk memahami lebih lanjut lagi dan seterusnya. Okey? Saya rasa semua dah faham. Ini adalah untuk kita imbas kembali selepas kita bincangkan tentang kewangan tadi, tentang keadaan kita, tentang apa yang kita akan lakukan dan matlamat kita. Di manakah kita sebenarnya, di tangga yang manakah kita sebenarnya. Adakah kita mahu melakukan tetapi belum bersedia, belum teruskan? Terpulang pada masing-masing lah. Okey, dengan itu saya akhiri. Jadi ini adalah modul-modul yang akan kami lakarkan insyaAllah, dan akan kami beritahukan pada akan datang, insyaAllah. Jadi stay tune dengan Money Sense punya perkembangan lah, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyakan dengan kami, dan untuk keterangan lanjut boleh tentang program kami boleh lihat di sini lah. Dan kita juga ada roadshow kepada syarikat-syarikat kalau yang memerlukan untuk kefahaman lebih lanjut lagi tentang ini matlamat yang harus dilakukan untuk mencapai kewangan. Okey? Kewangan yang sihat. Okey, dengan itu saya akhiri. Nama saya Rukila. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Kalau tidak, kita pukul 4 dah selesai. Maaf kerana terlambat Terima kasih. Thank you. Saya nak tanya. Sure. Kalau sekarang Watson, Guardian semua ada membership, all that. Yes. Is it good, advisable to ini masuk this kind of membership? Okay, sebenarnya memang banyak tawaran, membership. Habis diorang kata kalau ni dapat diskaun dan seterusnya. Kalau kita pandai, dia tak mengambil masa yang terlampau lama untuk kita menganalisakan sama ada ianya baik untuk kita, adakah ianya sesuatu savings, simpanan yang baik, saya rasa tak jadi masalah. Jadi bermakna kalau kita pergi dengan dia pasal kita member, ada dapat diskaun kan, yang ada lebih murah daripada kalau kita pergi NTUC dia dekat. Tak jadi masalah. Cuma jangan dia membebankan. Jangan sampai oleh kerana kita nak dapatkan nak dapatkan 10% kena beli sebanyak ini, katakan. Jadi kita nakkan 10% tu, kita terlupa yang sometimes perkara benda-benda yang lain tu kita tak nak gunakan. Tapi kalau you dah masuk membership sini, saya semua add up. Dia add up kan? Tu sebab saya tak berapa minat. Kalau saya katakan membership satu je dengan Watson, saya dengan Watson je lah. Macam hari tu suami saya dengan NTUC. Jadi bila diorang suruh saya jadi member NTUC, memang bagus lah. Tapi saya fikir buat apa sampai 2 kan? Jadi saya tak masuk. Saya
luas pandang. Takut kita ambil membership banyak-banyak sangat, nanti last-last bila kita buat tak ada penjibatan pun. Itu yang penting. Kalau you want to make pelaburan, what's the minimum you need? Pelaburan pun depends. Pelaburan yang macam mana, sama ada sama ada unit trust ke, sama ada insurance, melalui insurance ke, jadi macam-macam. Apa tu kata orang, pelaburan ni kena tanya dengan perancang kewangan. Tapi yang pasti you baca yang handout tu, mana yang you tak pasti, you tak comfortable, kena tanya. Okey. Tolong buat feedback kan dah tulis feedback. Tak ada feedback form Hajih.